Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Boleh dengar suara saya dengan clear? Dengar tak ni? Respon. Boleh. Okey, boleh. So, hari ni kita akan sambung dengan bab 4 iaitu 4.7 pembiakan tumbuhan. So, kalau buka buku teks, awak boleh buka muka surat 119. Okey, buka muka surat 119. Okey, so hari ini kita akan berkomunikasi mengenai struktur dan fungsi setiap bahagian bunga. Okey, kemudian kita akan belajar tentang proses pendebungaan. Kemudian tentang proses persenyawaan dan bagaimana pembentukan biji benih dan buah pada tumbuhan. Okey, kemudian barulah kita akan memerihalkan proses percambahan biji benih, kemudian menyelesaikan masalah apabila percambahan tidak berlaku. Okey, so tengok buku teks awak, muka surat 119. Slide saya ni pun ada juga. Okey, mengapa pembiakan tumbuhan penting? Sebab apa tumbuhan ni penting pembiakan dia? Kau juga tak apa, cikgu? Muka surat 119. Buku teks sains. Jumpa? Awak akan nampak gambar ni juga. Gambar pokok ni. Jumpa tak? Jumpa. Okay, good. Oh, ni awak belajar tentang pembiakan manusia kan? Kenapa manusia membiak? Supaya spesies dia sentiasa ada, betul? Betul. Yes, sama juga dengan konsep pokok. Mengapa pembiakan tumbuhan penting? Okay, saya berbuah untuk mengelakkan keturunan saya pupus. Kalau saya tidak berbuah, habislah keturunan saya nanti. Apple. Tiba-tiba apple ni tak pandai membiak. So one day anak cucu awak nanti dah tak kenal dah. Awak sebut buah apple, awak dah tak tahu dah apa dia buah apple. Okey. Ada pokok-pokok juga yang hampir pupus. Macam pokok periuk kera. Awak kenal tak pokok periuk kera? Tahu tak pokok periuk kera? Tahu tak kelas? Tahu. Tahu tak? Tapi pernah tengok tak depan mata? Syamudin pernah tengok tak? Pernah tengok tak? Pernah tengok? Alhamdulillah. Maknanya, Syamudin pernah tengok, pernah tahu. Amir Toik ni siapa? Amir. Ada memang nama Amir? Tu. Okey. Pernah tengok tak pokok periuk kera? Kalau tak pernah tengok, kenapa pokok periuk kera ni sekarang ada orang ambil dia buat lemang. Lemang periuk kera. Okey, lemang periuk kera. So, bila awak ambil, lepas tu ada pun sekarang pun juga penebangan hutan-hutan sebab dia pokok renek je. Okay. So, penebangan hutan apa semua menyebabkan pokok periuk kera ni lama-lama makin pupus. Sebab itulah pentingnya pembiakan pada tumbuhan. Untuk apa? Okey, untuk elak keturunan mereka daripada pupus. Okey, next. Okey, kita masuk kepada struktur dan fungsi bahagian bunga. Okey, struktur dan fungsi bahagian bunga. Kalau ada pokok bunga raya dekat rumah awak sekarang, boleh ambil bunga dia dan awak boleh bedah dan tengok di bahagian dalamnya. Okey, bahagian bunga raya. Okey, terdiri daripada anther dan filamen yang terletak di stamen. Okey, yang kecil halus ni. Pernah tengok kan pokok bunga raya?
Okey. So yang kecil halus ni terdiri daripada stamen. Stamen ni adalah organ pembiakan jantan. So yang ini adalah jantan. Okey. Stamen ni terdiri daripada anther dan filamen. Okey, kemudian kita ada pistil. Okey, pistil terdiri daripada stigma, stil, ovari, ovul. Banyak ni. Okey, daripada ovul yang berada di dalam ovari, dalam bunga raya tadi. Okey, kemudian kita ada stil, batang dia. Kemudian hujung atas ni ada stigma. Di mana pistil ni adalah pembiakan betina. Maknanya jantan dengan betina atas satu bunga ni. Okey. Ranggi biasanya berwarna-warni. Ranggi ni adalah kelopak-kelopak bunga. Kita panggil dia sebagai ranggi. Sebab apa wujudnya ranggi? Makin cantik, makin cerah, makin bright colour dia, makin terang. Berwarna-warni, dia menarik perhatian serangga dan haiwan. Apa fungsi serangga dan haiwan? Sebagai ejen pendebungaan. Maknanya dia nak bawa anak benih dia tu pergi ke lain. Surina Sulun dengan Hishamuddin. Kenapa angkat tangan? Ada soalan ke? Fungsi angkat tangan dekat situ adalah bertanya soalan. Bukan saja-saja nak tekan. Okey. Next. Sepal. Okey, biasanya berwarna hijau. Okey, berfungsi untuk melindungi bunga pada peringkat kudu. Okey, so dia nak lindung bunga ni, sepal. So, hafal lah. So, yang hijau bawah ni sepal. Kelopak bunga yang cantik berwarna-warni tu ranggi. Yang hujung tu stamen. Yang terdiri daripada stamen yang terdiri daripada anther dan filamen. Stamen tu pembiakan jantang bunga. Kemudian kita ada pistil. Pembiakan betina yang terdiri daripada stigma, stil, ovari dengan ovul. Okey, boleh? Boleh. So, tugas awak lepas ini, cari satu kuntung bunga raya. Buka kuntuman bunga raya tu. Okey, buka. Kemudian, labelkan. Lepas label, atas satu kertas A4, label, ambil gambar, hantar kat saya. Boleh? Tu tugas awak hari ni. Okay, ambil sekuntung bunga raya. Cari bunga raya, pergi cari sekitar kampung. Minta ngejiran-jiran ke kalau rumah awak tak ada pokok bunga. Atau ada bunga-bunga lain ke. Operate bunga itu. Okay, kemudian awak labelkan. Labelkan, ambil gambar, hantar kepada saya. Boleh? Boleh tak? Boleh. Bagus. Boleh. Okey, next. Kita masuk kepada pendebungaan. Okey, terdapat dua jenis bunga. Unisex dengan bisex. Apa beza unisex dengan bisex? Okey. Yang pertama, unisex. Bunga dia tidak lengkap. Okey, bunga dia tidak lengkap. Kenapa tidak lengkap? Okey, bunga unisex, dia hanya mengandungi stamen dan pistil. Okey, dalam bunga yang berlainan. Okey, hanya bunga betina sahaja yang menghasilkan buah dan biji benih. Ini untuk unisex. Maknanya ada bunga jantan, ada bunga betina. Kalau awak tanam pokok, kalau pokok tu awak tanam tak berbuah, bermakna itu adalah pokok yang mengandungi bunga jantan. Kalau awak mengharapkan buah, rugilah awak tanam pokok yang bunga jantan. Sedap
Okey, sebab dia hanya bunga betina sahaja yang hasilkan buah dan biji benih. Okey, untuk bunga bisex, okey, dia diboleh katakan lengkap lah. Kenapa? Sebab ada stamen dengan pistil. Stamen ni pembiakan jantan, pistil ni pembiakan betina dalam pokok yang sama, dalam bunga yang sama. So maknanya dalam bunga yang sama ada dua pembiakan. Pembiakan jantan, pembiakan betina. So no problem. So itu beza jenis bunga antara unisex dengan bisex. Kita tengok contoh. Okey, contoh yang pertama. Pokok betik. Pernah tengok pokok betik? Tanam pokok betik, tiba-tiba pokok betik tu pun tak berbuah langsung. Pernah tak berlaku? Tanam pokok betik tapi pokok betik tak berbuah. Maksudnya pokok yang betik yang ditanam itu adalah bunga jantan. So, pokok betik ni sebenarnya dia adalah unisex. Kenapa unisex? So, dia tak lengkap. Ada bunga jantan, ada bunga betina. So, kalau tertanam bunga betina, dapatlah makan hasil buah-buahan dia. Okay, tapi kalau tertanam bunga jantan, selamat tinggal lah harapan untuk makan buah betik. Okay, pokok jagung. Okay, pokok jagung pun ada bunga jantan, ada juga bunga betina. So, kalau tanam bunga jantan, buah dia takkan, bunga dia takkan berbuah lah. Kena tanam bunga betina barulah dapat makan hasil dia. Sama juga dengan kelapa sawit. So, ada bunga jantan pokok kelapa sawit, ada bunga betina pokok kelapa sawit. So, ini adalah contoh-contoh bunga unisex. Unisex tadi, dia tak lengkap. Okey, ada dua bunga jantan, bunga betina. Berbeza seks. Atas satu pokok tu ada jantan, ada betina. Okay, next kita masuk kepada pendebungaan. So, pendebungaan proses pemindahan butir bunga matang dari anther ke stigma. Anther daripada jantan. Jantan tadi terdiri daripada dua kan stamen dia. Anther dengan filamen. So, anther kepada stigma. Stigma ni adalah betina. Pistil tadi. Terdiri daripada ovari, ovum, stigma dan pistil. Okey. Kemudian, apa yang anther tadi dia matang. Kemudian pecah. So, dia bebaskan bunga. So, dekat mana tersebar? Okey, dia boleh ke atas. Dan ada juga dia ejen pendebungaan stigma bunga. So, apa dia ejen pendebungaan? Angin, bintang, burung, sebab tu lah dia orang memerlukan rangi yang cantik berwarna-warni. Sebab dia memerlukan ejen nak bawa. So, konsep sama seperti posmen itu adalah ejen berat yang dibawa itu adalah butir bunga. So, bunga perlu dihantar pada lain, dia dapat dipindahkan pendebungaan berlaku.
bahagi kepada dua. Pendebungaan sendiri, pendebungaan kacuk. Okey, pendebungaan sendiri atau pendebungaan kacuk. Okey, kita tengok contoh. Dalam konteks sama ke surat 122. Okey. Pendebungaan sendiri. Okey, pendebungaan sendiri. Okey, butir debu dipindahkan ke stik bunga yang lain tetapi pada pokok yang sama. Ataupun butir debu dipindahkan ke stigma bunga yang sama. Maknanya pokok yang sama. Okey, ada bunga, banyak bunga kan. So daripada bunga yang pertama ni, dia pindahkan kepada bunga yang lain. Tapi masih pokok yang sama. Ataupun ada juga dekat dalam tu kan dia ada this one kan. So dia pindahkan daripada stigma ni ke dalam bunga yang sama juga. Itu pendebungaan sendiri. Okey, pendebungaan kacuk. Okey, butir bunga dipindahkan ke stigma bunga yang lain dan pokok yang lain tetapi daripada spesies pokok yang sama. Maknanya ada pokok A, ada pokok B. So A dia pindahkan kepada B. Tapi mesti spesies yang sama. Kalau raya, raya. Kalau matahari, matahari. Dia tak boleh raya kepada matahari. Tak boleh. Dia mesti spesies pokok yang sama. Kalau pokok bunga raya, hanya boleh pindah bunga dia kepada pokok bunga raya. Pokok bunga raya, dia tak boleh pindah bunga dia kepada pokok bunga kertas. Tak boleh. Dia adalah kerana sebab dia memerlukan spesies pokok yang sama. Okey, boleh? Okey, tadi saya dah kata dah. Okey, so kita bayangkan bahawa biji bunga tadi adalah surat. So surat itu perlu dihantar. So siapa yang menghantar? Postman kan? Okey, so untuk pokok bunga pula, dia memerlukan ejen pendebungaan. Sebab ejen pendebungaan ni, dia membantu memindahkan butir bunga. So siapa ejen pendebungaan? Okey, angin, haiwan, serangga dan manusia. Ini adalah ejen pendebungaan. Ni postman dia ni. Siapa yang menghantar dia? Boleh dihantar menggunakan angin, haiwan, serangga dan manusia. Okey, bagaimana proses pemindahan butir bunga? Okey, contoh serangga. Okey, butir bunga daripada ektor bunga dekat pada badan atau kaki serangga. Serangga ni akan singgah. Singgah. Kemudian ektor bunga A ni dia akan melekat pada badan dia, kaki dia. Okey. Kemudian serangga ni dia akan pergi ke pokok lain, betul tak? So dia pindah ke bunga B. So bila dia dipindahkan, so butir bunga ni pun dipindahkan. So dapatlah dia dikacukkan. Okey. So ciri-ciri bunga ikut ejen pendebungaan. So kalau haiwan dan serangga, okey. So dia memerlukan ranggi yang besar dan berwarna-warni. Okey, maknanya daun tu, kelopak bunga tu, dia besar dan berwarna-warni. Kemudian ada nektar dan berbau harum. Nektar ni dia adalah seperti
manisan pada bunga. Okey, manisan. Sebab tu kata madu. Lebah dia suka ambil madu daripada bunga. Sebenarnya daripada bunga tu diambil. Kemudian dia berbau harum. Supaya dia menjadi tarikan kepada serangga haiwan. Okey, butir debunga juga kasar dan melekit supaya dia boleh melekat pada badan haiwan. Contohnya macam burung. Kalau gambar awak tu dalam buku teks muka surat 124, burung pada paruh dia, kemudian pada badan rama-rama. Okey, so contoh bunga yang didebungakan oleh haiwan dan serangga: durian, rambutan, betik, bunga raya, bunga matahari, bunga ros. Make sure dia punya bunga atau daun tu, bunga tu dia besar. Kemudian dia berbau harum supaya ada tarikan. Okey, kemudian kalau angin, berwarna putih atau pudar, stigma panjang dan berbulu. Butir debunga banyak, kecil, licin dan ringan. Sebab apa ringan? Supaya tiup oleh angin. So filamen dan stil dia pun panjang. Contoh bunga yang didebungakan oleh angin ialah jagung, rumput dan padi. Supaya dia mudah untuk ditiup angin. Ni ada soalan? Saya terang. Contoh ni pun saya dah terang. Ada soalan setakat ni? Tak. Ada. Faham ke? Faham. Apa dia? Sulina Sulun ni siapa? Khalidah ke siapa? Faham aja korang. Khalidah. Okey. So kita tengok pendebungaan kacuk. Pendebungaan kacuk, dia gabungkan genetik daripada dua pokok induk yang sama spesies. Pendebungaan kacuk. Gabung genetik. Kita tengok dia dahulu. Kelebihan pendebungaan kacuk, pokok lebih sihat dan dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran. Pokok baru mempunyai daya tahan yang tinggi terhadap perosak dan penyakit. Maknanya pokok tu lebih sihat. Kalau ada serangan sakit, perosak, problem, dia mempunyai daya tahan yang tinggi. Biji benih pun lebih berkualiti dan tanaman mempunyai varieti baru. Aplikasi pendebungaan kacuk dalam pertanian. So dia adakan inovasi lah dekat sini. So pokok tu, apa maksud pendebungaan kacuk ni? Contoh kita ambil kelapa sawit. Kelapa sawit ni dia ada dua jenis. Jenis Pisifera dengan jenis Dura. Maknanya ini dia ambil genetik Pisifera. Pisifera ni dia ambil genetik dia. Kemudian dia ambil satu lagi genetik Dura. So apa yang dia buat, dia kacukkan genetik-genetik ni. Kemudian hasil kacukan ni, dia dapat satu hasil yang baru, nama dia merah. Kenapa kita kacukkan dia? Contohnya kelapa sawit supaya
hasil buah dan isi banyak dan burung yang itu lebih banyak minyak akan diperolehi. Okey, kalau petik pula ada Subangnan dengan Sunrise Solo. Okey, so hasil pokok kacukan tu nama dia X. So hasil buah dia lebih manis dan berisi. Okey, kemudian jagung. Ada jagung manis dari Taiwan dengan dari Mexico. Contohnya Taiwan dia tak tahan kepada penyakit. Mexico ni buah dia besar. So bila kacukkan dia, hasil baik daripada buah yang asal tu dapat satu genetik yang baru. Contohnya mas madu dekat sini. So hasil buah dia lebih manis, besar, daya tahan terhadap penyakit dan kemarau adalah tinggi. Ataupun padi, jenis Siam 29 dan jenis Pear Bifun. Kacukkan dia hasil malinja. So hasil padi lebih banyak dan masak dengan lebih cepat. Okey. Dia contohnya macam ni lah, simple dia. Katakan pokok jagung. Pokok jagung buah kampung. Buah dia kecil je, betul tak? Tawar, tak sedap je. Buah jagung kampung ni. Okey. Kemudian ada satu lagi buah kampung. Tapi buah kampung ni dia tahan penyakit. Maknanya kalau ada serangan penyakit ke, dia okey, dia kuat. Kemudian ada satu lagi buah jagung. Dia manis, sedap. Okey. Tapi dia tak tahan kepada penyakit. So macam mana kita nak hasilkan satu buah jagung sedap, manis, tahan terhadap penyakit? Kita kacukkan dua-dua buah tadi. Okey? Jagung kampung dengan jagung madu yang tak tahan penyakit tadi dikacukkan. So bila dikacukkan, awak dapat satu hasil yang baru. Hasil yang baru itulah kita panggil pokok kacukan. Kita dapat satu produk yang lebih bagus. Okey? Boleh? Boleh atau tidak? Kelas? Boleh atau tidak? Boleh. Okey. So, itu adalah pembiakan tumbuhan. Okey, sekejap. Okey. Untuk proses persenyawaan, sekejap saya tengok dalam teks. Saya punya slide habis. Okey, buka buku teks muka surat 126. Okey, proses persenyawaan. Sekejap saya sharing. Okey, proses persenyawaan berlaku selepas pendebungaan. Maknanya pendebungaan tadi, so dia menyebabkan proses persenyawaan berlaku. Okey, so proses persenyawaan berlaku di mana gamet jantan yang dibawa oleh debunga tadi bercantum dengan gamet betina di dalam oval. Tadi ada proses pendebungaan dibawa oleh ejen debunga. So katakan burung tadi terbang daripada dibawa stigma. So stigma tu jatuhlah butir debunga. Dia bawa daripada stamen. Okey. Kemudian jatuhlah ke atas stigma. Okey.
Tiup de bunga tumbuh ke arah ovari membawa gamet jantan. Okey, kemudian apa yang berlaku seterusnya? Okey, butir dia bunga ni dia akan bertemu dekat sini. Okey, kemudian dia turun menembusi oval. So, kemudian gamet jantan dia akan bercantung dengan gamet betina. Okey, dalam oval tadi. Okey, so di sinilah maknanya bagaimana proses persenyawaan berlaku. Okey, antara gamet jantan dengan gamet betina. Okey, sekali lagi. Okey, butir dia bunga dia akan jatuh ke atas stigma. Okey, tiup dia bunga dia akan tumbuh. Mula-mula tak ada tiup dia bunga ni. Kemudian dia akan tumbuh. Okey, dia akan tumbuh ke arah mana? Ke arah ovari tadi. So dia bawa apa? Dia bawa gamet jantan. Okey, dia bawa gamet jantan ni. Okey. So dalam ini ada gamet betina. Dalam ni ada gamet betina. So lepas dia bawa gamet jantan tadi, bertemu gamet betina, so dia akan bercantung. Hasillah bunga yang baru. Itu secara ringkas lah. Okey, boleh? Okey, this one kita sambung next class lah. Okey. Saya nak bagi awak satu projek nanti. Tak apa, yang ni saya bagi arahan nanti. So, saya nak suruh awak tanam pokok di rumah. Okey, boleh? Okey. Nanti awak buat eksperimen di rumah. Eksperimen apa? Eksperimen ini. Okey. Kita tengok tanam pokok kacang hijau. Tapi nanti, sebab minggu hadapan cuti sekolah kan? Naik cuti sekolah baru kita buat eksperimen ni. Awak buat di rumah awak. Okey? Tapi nak tunggu arahan saya dulu. Amboi, terkejut cikgu. Terkejut cikgu. Okey. So, cikgu hentikan dahulu. So, this one kita sambung next class. Untuk percambahan biji benih ni. Okey. So, untuk hari ini, ya kasih Baik kerja rumah. Wah, tak ada, senang je. Kerja rumah saya senang je. Okey, jawab quizzes tu. Ada dalam grup WhatsApp saya dah tu. Quizzes tu. Okey, so awak jawab secara online. So make sure awak log in lah dahulu. Kalau dapat guna ID delima awak lagi bagus. Okey, tolong jawab. Yang semalam pun ada lagi yang tak jawab tu. Okey, yang semalam tu suruh kawan-kawan awak jawab. Cikgu, kami boleh? hantar kerja rumah yang makin email lah itu. Apa dia? Kami hantar Gmail. kerja rumah yang makin email. Ada, saya dah Email. terima dah. Saya dah terima dah.